Kira-kira 12,000 penduduk di Selangor telah menjalani saringan COVID-19 secara percuma anjuran Kerajaan Negeri Selangor sejak 8 Mei lalu. Angka itu dijangka semakin bertambah sehingga 10 Jun depan selepas program sama bakal diadakan di beberapa kawasan Dewan Undangan Negeri DUN di negeri itu. Program dikendalikan Kerajaan Negeri Selangor melakukan saringan COVID-19 secara besar-besaran di semua DUN dan telah bermula pada 8 Mei sebelum puasa hari itu. Setakat ini saringan dilakukan di 8 DUN selama 4 hari dengan saringan terhadap lebih kurang 8,200 individu. Baik, kita nak bercerita mengenai kelebihan saringan secara besar-besaran ini. Kita terus bersama Profesor Madya Dr. Syamsul Bahari Syamsuddin, Pakar Pengurusan Risiko Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan Universiti Malaysia Sabah. Selamat tengah hari, Prof. Ya, selamat tengah hari, Gigi. Ya, Prof. Dalam keadaan kes sporadik yang tinggi ketika ini, adakah wajar membuat ujian COVID-19 secara besar-besaran seluruh Malaysia? Jika ya, apa strategi yang perlu dilakukan kerajaan? Bagi saya, kewajaran sebelum kita mengatakan bahawa melakukan sesuatu saringan secara besar-besaran ini, kita jangan lupa tentang SOP. SOP juga tetap dijaga. Memandangkan kita ada condition yang kita panggil sebagai sporadik. Sporadik iaitu di mana kes-kes terkini yang berkaitan dengan COVID-19 sekarang ini dianya agak unik. Dari segi tempoh inkubasinya, kepantasannya dalam penularannya, dan ini perlukan maklumat-maklumat yang lebih tepat. Kalau boleh saya sharekan sedikit informasi bahawa niat untuk melakukan proses saringan secara besar-besaran ini adalah baik. Sebenarnya kita dapat lihat, tetapi ianya perlulah diperhalusi dengan SOP yang ketat. Perlulah diperhalusi dengan SOP yang ketat. Terutamanya bagi komuniti. Ini yang kadang-kadang bila kita lihat viral sekarang ini di dalam media massa dan media digital juga menunjukkan bahawa banyak tempat-tempat saringan ini sendiri boleh menjadi salah satu gerbang ataupun punca penularan COVID-19 itu sendiri, Gigi. Ya. Prof, sekiranya saringan besar-besaran adalah salah satu strategi, adakah perlu ketika ini negara kita membina hospital sementara seperti yang dilakukan China awal tempoh dahulu untuk menampung kes jangkitan? Macam saya katakan tadi, sekiranya kita faham apa maksud sporadik, bermaksud virus sekarang lebih ganas, lebih unik, dia sudah berevolusi virus COVID-19 ini kepada beberapa varian baru yang dipanggil VOC. Kalau kita dapat lihat sekarang ni, World Health Organization juga telah mengetengahkan variant of concern ini, iaitu varian-varian yang perlu diberi perhatian. Malangnya mungkin kita sendiri pun agak kurang faham dengan menyediakan sistem pertahanan ataupun kita masih lagi menggunakan amalan-amalan yang lama seperti penjagaan SOP yang ini. Kita perlukan senjata yang baru. Ini maksud saya bahawa apabila kita melihat sesuatu varian yang baru, kita perlukan maklumat data yang baru supaya kita boleh membangunkan satu kaedah yang lebih baru. Memang saya katakan tadi langkah seperti nak mewujudkan satu tempat penempatan yang lebih besar dan sebagainya, ini tidak menyelesaikan masalah. Ini hanyalah bersifat temporary, sementara. Tetapi memandangkan keadaan peningkatan sekarang ini, memang perlulah kita kena adalah penempatan ini sebab kita tidak mahu juga penularan kes ini berlaku di tempat penempatan sementara ini ataupun di pusat-pusat saringan kita. Okey, Prof. Prof mengatakan mengenai senjata-senjata baru, maksudnya strategi-strategi baru yang boleh dilakukan oleh kerajaan. Adakah Prof mempunyai cadangan-cadangan tertentu yang Prof rasakan perlu untuk kita tangani kes jangkitan yang tinggi ketika ini? Baik. Ini saya ada beberapa cadangan. Saya mungkin boleh ketengahkan ada 3 cadangan. Yang pertama, kita dapat lihat bahawa antara komuniti yang banyak memberi impak kepada peningkatan kes COVID-19 di negara kita ini ialah populasi golongan pekerja, iaitu golongan daripada tempat kerja. Jadi kalau kita dapat lihat, suatu ketika dulu semasa PKP 1.0, kita pernah melaksanakan work from home di mana kita totally lockdown semua tempat kerja. Hanya essential service saja yang dibenarkan. Mengapa kita tidak kembali kepada ini?
Mengapa kita tidak melaksanakan kembali work from home ini? Sehinggalah semua kaki tangan kita ini telah menjalani proses screening yang sepatutnya, screening COVID-19. Yang ini mungkin pihak organisasi boleh aturkan dengan Majlis Keselamatan ataupun dengan Kementerian Kesihatan untuk melaksanakan screening COVID-19 ke atas kesemua pekerjanya. Apabila sudah mendapat keputusan di mana kita tahu bahawa pekerja-pekerja kita bebas, barulah kita panggil mereka bertugas di pejabat. Inilah secara berperingkat-peringkat, sebab inilah saya katakan tadi, kita perlukan operasi-operasi daripada organisasi, syarikat, industri dan sebagainya, tetapi kita perlu perhalusi dan perketatkan lagi. Ini satu. Yang kedua, pelaksanaan SOP dan PKP seperti PKP1, saya rasa cukup dengan maklumat-maklumat virus yang terdahulu. Seperti mana yang saya katakan tadi, dalam situasi semasa kita mengalami sporadik, iaitu ada pembaharuan dalam masa jangkitan, penularan, dan kalau kita dapat lihat kadar kematian juga meningkat dengan pantas. Jadi ini kita perlukan maklumat-maklumat yang terkini supaya mungkin SOP baru boleh diperbangunkan semula atau diperketatkan lagi untuk memastikan bahawa kita semua terjaga. Dan yang paling penting masyarakat perlu dididik secara berterusan dan secara sekerap yang boleh oleh mana-mana agensi yang terlibat. Perlu pihak universiti, pihak komuniti, pihak Kementerian Kesihatan, semua pihak perlu gembling tenaga mendidik masyarakat tentang peri pentingnya menjaga keselamatan diri masing-masing. Dengan memberi, saya ingat sekarang ini kita lebih memberi penekanan kepada penguatkuasaan, undang-undang dengan mengenakan perintah compound dan sebagainya. Ini untuk langkah sementara. Tidak ada masalah bagi saya. Cuma untuk long term effect tu kita perlukan pendidikan yang berterusan kerana hanya masyarakat yang boleh menjaga masyarakat. Ya, Prof, mungkin ringkas saja. Ada yang mendakwa peningkatan kes di Selangor adalah kerana ada saringan secara besar-besaran. Penjelasan Prof mengenai perkara ini. Saya tidak nafikan kalau dilihat daripada beberapa foto yang dikongsikan oleh rakan-rakan saya di pusat-pusat saringan, memang ada kemungkinan, ini saya setuju, memang ada kemungkinan berlakunya proses jangkitan itu semasa di pusat-pusat saringan ini. Ini yang perlu diberi perhatian yang serius. Okey, baik. Terima kasih Profesor Madya Dr. Syamsul Bahari Syamsuddin atas penjelasan itu, pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan pekerjaan Universiti Malaysia Sabah.